Okey, isti'arah ni pada hakikat dia sebenarnya adalah tashbih. Huzifa ahadu tarafaihi, dibuang, dihazafkan salah satu daripada taraf dia. Taraf dia, dua taraf dia iaitu musyabbah dan musyabbah bih. Kalau awak ingat tashbih dia mesti ada 4 rukun, tetapi rukun yang wajib adalah 2 sahaja, iaitu musyabbah dan musyabbah bih. Okey, tetapi kalau isti'arah dia akan hazaf dari salah satu daripada dua ni, iaitu musyabbah dan musyabbah bih. Dia akan buang salah satu, maka jadilah isti'arah. Okey, contohnya kita tengok contoh. Ar-rajulu kal asadi syuja'atan. Okey, ar-rajulu kal asadi syuja'atan. Kita ada 2 taraf dia, iaitu ar-rajulu dia adalah musyabbah. Okey, musyabbah, dan kal asadi. Okey, adat tak penting, yang bagi awak tengok dia ada musyabbah dan musyabbah bih sahaja. Jadi kal asadi adalah musyabbah bih. Okey, ini adalah tashbih. Yang ni kalau awak ingat ni adalah tashbih. Jadi kita tengok apa kaitan dia dengan isti'arah. Okey. Contohnya Ustaz kata contoh za'arul ar-rajulu. Za'ara ar-rajulu. Za'ara ni maksudnya mengaum. Mengaum maksudnya za'aral rajulu maksudnya telah mengaum seorang lelaki. Okey, asalnya dia nak kata za'arar rajulu kal asadi. Telah mengaum seorang lelaki seperti asad, tetapi dia dihazaf satu, iaitu musyabbah bih dia. Dia huzifal musyabbah bih. Okey, dihazaf musyabbah bih dia, iaitu al-asad. Okey. Bila dia hazaf musyabbah bih, maka jadilah di sini adalah isti'arah. Okey, jadilah isti'arah di sini. Dia dah tak jadi tashbih. Tetapi walaupun dia hazaf, tetapi dia alaqah dia mesti ada alaqah yang menunjukkan bukan maksud dia yang hakikat. Contohnya za'ara. Okey, za'ara ini, kalimah ini hanya digunakan sebenarnya pada harimau ataupun singa. Za'ara, mengaum. Tetapi apabila masuk kepada ar-rajulu, jadi kita tahu di sini dia bukan kalam hakikat. Bukan kalam hakikat, ni adalah kalam majaz. Jadi za'ara ini adalah dia adalah alaqah yang menunjukkan dia ni adalah isti'arah. Dia adalah isti'arah. Contohnya kita kata ibtasamal al-asadu. Ibtasama, telah senyum singa. Telah senyum seekor singa. Okey, asalnya dia nak kata telah senyum seorang lelaki. Ar-rajulu kal asadi. Dia nak cakap kata lelaki ni memang hebat. Okey, ar-rajulu kal asadi, telah senyum seorang lelaki kal asad. Tetapi dia hazaf di sini. Dia hazaf ar-rajulu, iaitu musyabbah. Okey, jadilah isti'arah. Jadi kalimah ibtasama ini difahami dia adalah bukan kalam hakiki. Sebab apa? Singa sebenarnya dia tak senyum pun. Singa bukanlah jenis dia senyum. Jadi ibtasama ini kita faham dari segi konteks ayat bahawa dia bukanlah kalam hakikat, dia adalah kalam majaz. Jadi dia hazaf di sini musyabbah dia, iaitu ar-rajulu, makalah jadilah isti'arah. Jadi dia isti'arah dengan tashbih ni dia ada hubungan yang rapatlah. Dia akan sama ada hazaf musyabbah dan ataupun hazaf musyabbah bih. Kalau awak faham tajuk tashbih, maka fahamlah, bolehlah awak faham tajuk isti'arah. Okey. Okay, kita tengok arkan isti'arah, rukun bagi isti'arah. Kalau kita tashbih dia ada 4 rukun, tetapi isti'arah dia ada 3 rukun sahaja. Okey. Arkan yang pertama adalah arkan salasatun wa hiya al-musta'arun lahu. Okey, kalau sebenarnya wa huwal asl musyabbah saja. Dia sebenarnya adalah musyabbah sahaja. Musta'arun lahu dengan musyabbah adalah satu benda yang sama. Cuma dia tukar nama ya, sebab dia di bawah tajuk lain, dia tukar nama dan tukar istilah. Jadi kalau musyabbah itu adalah musta'arun lahu.
yang sesuatu yang dipinjam. Okey, isti'arah ni dari segi bahasa ni sebenarnya pinjaman. Dia ambil, dia pinjam daripada satu kalimah untuk membawa maksud yang lain. Di pinjaman maksudnya isti'arah. Okey, wal musta'arun minhu, sesuatu yang dipinjam daripadanya. Wa huwal musyabbah bih. Okey, musyabbah bih dan musta'arun minhu adalah benda yang sama, cuma istilah sahaja berbeza. Istilah sahaja berbeza sebab ini tajuk isti'arah. Okey, wal qarinah. Dia mesti ada qarinah. Sebab kalau tak ada qarinah, mungkin ayat itu adalah ayat yang hakiki. Tapi kena ada juga qarinah untuk menunjukkan dia bukanlah ayat yang hakiki, tetapi dia adalah ayat yang majaz. Wa ya ma yufidul imtina' iradatul makna hakiki. Dia membawa faedah kepada terhalang daripada makna yang hakiki. Okey, bila ada qarinah maka terhalanglah daripada makna yang hakiki. Okey, qarinah ni imma lafziyah, okey, au haliyah. Sama ada secara lafaz tu ada satu lafaz yang menghalang menjadi qarinah, ataupun awak faham dari segi konteks ayat. Bukan maksudnya ada lafaz yang khusus. Contohnya kalau mubtasiman, tengok contoh ni. Ja'a al-asadu mubtasiman. Okey, ini qarinah lafziyah. Lafziyah. Okey, telah datang al-asadu, telah datang seekor singa. Mubtasiman, hal keadaan dia ni, singa ni dia adalah tengah senyum. Jadi di sini awak kena pasti sama ada dia hazaf musyabbah ataupun musyabbah bih, ataupun musta'arun lahu ataupun musta'arun minhu. Asal ni dia nak kata telah datang seorang lelaki seperti Asad, hal keadaan dia senyum. Hal keadaan seorang lelaki itu senyum, kan. Jadi ar-rajulun, di sini musyabbah adalah ar-rajul. Ar-rajulun ni dia adalah musyabbah ataupun musta'arun lahu. Dan al-asad yang dikekal ini adalah musyabbah bi dia. Al-asad. Kalau istilah isti'arah dia dipanggil musta'arun minhu. Okey, apakah qarinah yang menghalang daripada makna dia hakiki? Okey, qarinah dia adalah mubtasiman, hal keadaan singa itu senyum. Dia senyum. Okey, sebab apa? Sebab mubtasiman kalimah ini hanya digunakan kepada manusia sahaja. Kalimah ini asalnya tidak digunakan kepada haiwan. Sebab haiwan dia sebenarnya tak senyum pun. Okey, boleh Jadi rukun dia ada 4, iaitu al-musta'ar minhu ataupun musyabbah, dan musta'arun minhu, musyabbah bih dan qarinah. Qarinah ni penting untuk imtina'ul iradatul makna hakiki. Dia untuk menunjukkan bukan maksud yang hakiki. Okey. Anwa'ul isti'arah terbahagi kepada 2, iaitu isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Ada 2 jenis, iaitu isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Okey. Apa itu isti'arah tasrihiyah? Okey, tasrihiyah ialah ma saraha fiha bil lafzil musyabbah bih. Okey, apa yang disebut dijelaskan dengan lafaz musyabbah bih. Maksudnya dia sebut lafaz musyabbah bih dan dia hazaf, dia buang lafaz musyabbah. Okey. Okey, contohnya jaa al-asadu mubtasiman tadi. Okey. Di sini dia hazaf apa ni? Dia hazaf dia datangkan dengan musyabbah bih, al-asad. Jadi di sini adalah isti'arah tasrihiyah. Okey, kalau isti'arah makniyah pula ma huzifa fiha musyabbah bih atau musta'arun minhu. Okey, apa yang dihazaf, dibuang musyabbah bih. Okey, yang atas ni dihazaf musyabbah tetapi dia sebut hanya musyabbah bih. Okey, yang bawah ini dia hazaf musyabbah bih tetapi dia hanya sebut musyabbah. Okey, musyabbah.
Okey, kalau sebut musyabbah dan hazaf musyabbah bih dia adalah makniyah. Tetapi kalau dia hazaf musyabbah dan sebut musyabbah bih dia adalah tasrihiyah. Tasrihiyah. Okey, tekan tu. Okey. Contohnya kalau kita tengok contoh yang mula-mula tadi, za'arul ar-rajulu. Za'ara telah mengaum seorang lelaki. Asalnya dia nak kata za'ara ar-rajulu kal asadi. Kal asadi. Okey, telah mengaum seorang lelaki seperti asad. Okey, di sini dia hazaf musta'arun minhu ataupun dia hazaf musyabbah bih dia. Bila dia hazaf musyabbah bih, maka dia adalah isti'arah makniyah. Nampak ni, ma huzifa fiha musyabbah bih. Jadi dia adalah isti'arah makniyah. Okey, jadi tengok contoh. Okey, tengok contoh isti'arah tasrihiyah dulu. Tengok contoh dia. Iltaqaitu al-bahra wastafadtu minhu ilmihi. Wastafadtu min ilmihi. Aku telah bertemu al-bahru. Aku telah bertemu al-bahru. Wastafadtu min ilmihi. Dan aku mendapat faedah daripada ilmu dia. Okey, di sini awak faham bukan dari segi lafaz tetapi dari segi konteks ayat dia. Qarinah dia adalah konteks. Konteks ni maksudnya kefahaman tak membawa kepada maksud yang hakiki tetapi maksudnya majaz. Okey, aku telah bertemu dengan al-bahra, iaitu laut. Aku telah bertemu dengan laut. Yang dimaksudkan sebenarnya al-alim. Aku telah bertemu dengan orang alim, seorang yang alim seperti al-bahra. Dia telah bertemu dengan orang alim seperti seperti laut. Orang alim ni ditashbihkan dengan laut sebab apa? Dari segi ilmu dia tu. Fi si'atin. Okey. Jadi di sini dia hazaf musyabbah dia. Dia hazaf musyabbah dia, maka dikekalkan dia hazaf musyabbah dan kekalkan musyabbah bih iaitu al-bahra. Jadi di sini adalah isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Okey, tengok contoh. Ra'aitu al-asada yuharibu fil ma'rakah. Aku telah melihat singa yuharibu fil ma'rakah. Okey. Sebenarnya dia nak kata contoh dia nak kata tak kisahlah nak al-jundi ke al-askari ke ar-rajul ke, sebenarnya dia nak kata aku telah melihat tentera seperti yushabbihu al-asad fi syuja'ah yuharibu fil ma'rakah. Aku telah melihat tentera seperti asad berperang fil ma'rakah. Okey, di sini adalah qarinah adalah lafziyah sebab kalimah yuharibu ini dia hanya digunakan kepada manusia berperang. Kalau kita pun tak guna kalau singa berperang sebenarnya. Jadi di sini qarinah dia adalah qarinah lafziyah. Okey. Aku telah melihat seorang lelaki. Okey, aku telah melihat bukan seorang lelaki, aku telah melihat tentera al-jundiyu kal asadi. Jadi di sini dia hazaf musyabbah bih ataupun musta'arul lahu. Bila dia hazaf musta'arul lahu, maka di sini jadi dikekalkan musyabbah bih dia iaitu al-asad. Maka di sini adalah isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah. Kalau kekal ke musyabbah bih dan hazaf musyabbah, maka dia adalah tasrihiyah. Okey. Contoh lagi. Fil madrasah nujubun nusirun al hadiyiha. Okey. Di sekolah ada bintang yang berjalan ala hadiyiha. Okey, jadi di sini dia nak cakap sebenarnya nak cakap seorang guru lah, muallim. Ditashbihkan guru itu seperti bintang. Diibaratkan guru itu seperti bintang. Jadi dia kata fil madrasah al-muallim kal nujum. Fil madrasah al-muallim kan nujum nusiru ala hadiha. Jadi di sini dia hazaf muallim. Muallim adalah musyabbah bih dan dia kekal musyabbah dan dikekalkan musyabbah bih dia. Maka di sini adalah
isti'arah tasrihiyah. Okey, isti'arah tasrihiyah. Okey, tengok contoh Al-Quran pula. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur. Okey, kalimah di sini adalah az-zulumat dan an-nur. An-nur. Sebenarnya dia nak kata kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dalal kaz-zulumat. Minad dalal, daripada kesesatan seperti kegelapan. Seperti kegelapan. Minad dalal. Okey, minad dalal kaz-zulumat. Okey, kaz-zulumat. Okey, dan ilal al-huda. Ilal huda kan nur. Ditashbihkan huda, hidayah itu seperti cahaya. Jadi dia hazaf dalal. Dia hazaf dalal. Dalal dan huda ini adalah musyabbah bihi, musyabbah, dan dia kekalkan musyabbah bi sahaja. Musyabbah bi sahaja. Jadi di sini adalah isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dalal kaz-zulumat ilal huda kan nur. Jadi dikekalkan musyabbah bi ataupun musta'ar minhu, maka jadilah isti'arah tasrihiyah. Okey, setakat ni okey faham Okey, sikit lagi. Okey, contoh, kita tengok contoh isti'arah makniyah pula. Okey, contoh isti'arah makniyah. Ishta'ala ar-ra'su syaiba. Ni surah ni daripada surah Maryam ni. Ni kata-kata Sayyidina Nabi Zakaria. Okey, bila Allah kata dia akan dapat anak. Lepas tu dia kata dia dah ishta'ala, dia jawab dia ishta'ala ar-ra'su syaiba. Okey, ishta'ala maksudnya menyala-nyala. Ishta'ala kalau api tu menyala-nyala. Okey, ar-ra'su syaiba. Telah menyala-nyala rambut. Telah menyala-nyala rambut. Syaiba, syaiba ni maksudnya uban. Okey, sebenarnya nak kata ishta'ala ar-ra'su, ishta'ala ar-ra'su kannar, seperti api. Sebab ishta'ala ni hanya digunakan pada api saja, menyala-nyala. Jadi dia nak kata rambut itu, dia punya uban itu nak kata banyak sangat, sampai bila putih tu, bila dah putih tu nampak seperti api yang menyala-nyala. Jadi dia nak kata ishta'ala ar-ra'su syaiba kannar, seperti api. Jadi dia hazafkan nar itu, dia hazafkan musyabbah bi, maka dia kekalkan musyabbah. Dia kekalkan musyabbah, iaitu ishta'ala. Ishta'ala ni adalah musyabbah dia. Jadi di sini bila dikekalkan musyabbah, maka jadilah isti'arah makniyah. Kalau kekalkan musyabbah dan hazaf musyabbah bih, dia adalah isti'arah makniyah. Okey, contoh lagi. Okey, waqfid lahuma janahadz dhulli minar rahmah. Okey, waqfid lahuma maksudnya tunduklah di depan mereka janahadz dhulli. Janahadz dhulli maksudnya sayap kerendahan minar rahmah. Okey, sebenarnya Allah nak kata, ni ayat Quran ni, ayat Quran, Allah nak kata waqfid lahuma janahadz dhulli kat-ta'ir. Kat-ta'ir, seperti burung. Janahadz dhulli ni maksudnya burung ni apabila dia terbang, dia akan buka sayap dia. Okey, bila dia nak menurun, dia nak turun, dia akan tutup sayap dia. Maka bila tutup tu dia ibarat seperti tawaduk lah, walaupun dia dah tinggi, tapi bila dia tutup sayap dia akan turun macam ke bawah sikit. Dia digunakan untuk menunjukkan seorang yang tawaduk. Walaupun dia tu tinggi, tapi menunjukkan seorang yang tawaduk. Jadi Allah nak kata janahadz dhulli kat-ta'ir, seperti burung. Jadi ayat di sini nak menunjukkan supaya kita tawaduk lah kan.
Jadi dihazaf ta'ir ini yaitu musyabbah bih, dan dikekalkan dia punya musyabbah yaitu janahazul minar rahmah. Jadi di sini adalah isti'arah makniyah. Oke. Contohnya nih. Oke. Tara al-khabar fil Madinah. Oke, tara al-khabar telah terbang berita fil Madinah. Oke, sebenarnya dia nak kata telah terbang berita seperti burung. Khabar ditashbihkan seperti burung. Oke, dia punya qarinah dia apa? Qarinah dia adalah tara. Tara telah terbang berita seperti burung. Berita itu seperti burung fil Madinah. Jadi dia hazaf di sini adalah musyabbah bih yaitu ta'ir. Maka dikekalkan musyabbah, maka di sini adalah isti'arah makniyah. Okey. Contoh lagi. Walamma sakata 'anil Musa ghadabu aqadha alwahan fi nusqatiha wa hudan wa rahmah. Okey. Nah, dalam ayat ni dia nak kata al-ghadab walamma sakata Musa 'anil ghadab. Okey, dia nak samakan senyap itu seperti senyap daripada marah itu seperti insanun haij, insan yang tenanglah. Okey, apabila Sayyidina Musa apabila dia balik daripada gunung Tursina, dia tengok kaum dia menyembah berhala, maka dia marah. Okey, tak kala dia reda daripada marah itu, dia sakata. Kalimah sakatanya adalah qarinah dia. Sebenarnya marah itu tak boleh senyap. Marah itu sebenarnya tak boleh senyap. Tapi dia guna kalimah sakata iaitu qarinah dia. Okey. Sakata al-ghadab kal insanin haij, seperti manusia yang tenanglah, tenang. Jadi dia hazaf di sini adalah insanun haij, maka dikekalkan dia punya musyabbah dia, maka jadilah isti'arah makniyah. Okey, faham Tapi poin dia isti'arah makniyah, dia kekalkan musyabbah dan dia hazaf musyabbah bih. Okey, terbalik dengan tasrihiyah, dia kekalkan musyabbah bih dan dia kekalkan musyabbah bih dan hazaf musyabbah. Okey, ada poin di sini. Okey, tashbih sebenarnya isti'arah ni dia lebih kepada tashbih baligh. Dia lebih kepada tashbih baligh yang dihazaf dua taraf dia. Dia hazaf salah satu daripada taraf dia. Okey, kalau awak tahu, kalau ingat tashbih baligh dia hanya ada musyabbah dan musyabbah bih sahaja. Musyabbah dan musyabbah bih saja. Okey, kalau tasrihiyah, okey, dia hazaf disebut musyabbah, tetapi dia hazaf musyabbah bih. Tetapi kalau okey, musyabbah bih. Okey. Kalau tasriyah dia hazaf musyabbah, dan kalau makniyah dia hazaf musyabbah bih dia. Okey, tengok contoh yang tadi sama. Okey, sama je ni. Tengok contoh yang last. Qala ta'ala fi qulubihim mardun. Pada hati mereka itu ada penyakit. Okey, penyakit. Sebenarnya Allah nak kata fi qulubihim nifaq ataupun kufrun. Pada hati mereka itu ada nifaq ataupun ada kufur, seperti penyakit, seperti kal marad. Tetapi Allah hazaf musyabbah dia, maka Allah kekalkan musyabbah bih, maka jadilah isti'arah tasrihiyah. Kekalkan musyabbah bih jadilah isti'arah tasrihiyah. Okey, ini contohnya dah. Okey.
syakin ilal bahri ittirabil qawatiri. Aku telah syakin ilal bahri, aku telah mengadu kepada laut. Ittirabil qawatiri, kegelisahan aku. Aku telah mengadu kepada laut tentang kegelisahan inilah kegelisahan diri. Okey, sebenarnya dia nak cakap aku telah mengadu kepada orang alim. Orang alim, al-alim kal bahri. Al-alim kal bahri. Jadi dia hazah musyabbah di sini. Okey, dia hazah musyabbah dikekalkan musyabbah bih. Maka jadilah isti'arah makniyah. Okey, setakat ni boleh Boleh. Okey, kalau mudah je kalau awak faham tashbih, okey, dia isti'arah kan mudahlah sikit. Okey, kalau boleh cuba